أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه العزيز تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan ini dapat kita sama-sama di pagi yang mulia ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memulangkan balik ruh kita yang dinamakan ruh yaqazah ataupun ruh naum. Ruh yaqazah itu dia, roh ni dia ada dua, roh yaqazah dan roh naum. Roh masa kita tidur ini dia tinggal kita sekejap. Jadi roh yaqazah pula jenis roh yang maknanya kalau dah ambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dah keluar daripada tubuh kita, maka sedar-sedar dia sedar marabuka, kan? Itu dia rohul yaqazah. Itu makna roh yang akan dibangkitkan kita ketika berlakunya hari kiamat kelak. Itu maknanya rohul yaqazah. Yaqazah itu maknanya bangkit, roh yang akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana menghadapi yaumul mahsyar. Itu dia. Kalau roh naum, roh yang hilang ketika kita tidur. Kita tidur sekejap, lepas tu dia balik semula. Sebab tu orang kejut tidur, orang kejut, bangun, cepat dia bangun, kan? Boleh. Rohul yaqazah tu ada lagi, cuma yang keluar daripada tubuhnya ialah roh naum, roh yang ketika bila dia tidur. Jadi di kesempatan masa begini, pagi-pagi yang mulia ini, sebelum kita memulakan tugas-tugas harian kita ini, ada baiknya kita buka Al-Quran, hadis Nabi SAW untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi pada 2 minggu lepas saya dah sebut, kita kaji satu surah. Surah ini adalah surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk yang namanya diterjemahkan oleh Dr. Hamzah dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Ini ialah surah yang bermakna kerajaan. Muluk itu maknanya kekuasaan ataupun kerajaan, ataupun boleh juga kita maknakan sebagai raja, malik, pemerintah. Asalnya raja-raja ni tuan-tuan, dia pilih daripada mereka-mereka yang menjadi ulama-ulama, mereka-mereka yang faham tentang ilmu-ilmu Islam. Sebab tu raja tempat kita dia megang kuasa dari sudut agama. Penjajah dia letak macam tu. Raja dia letak sebagai pemegang kuasa dari sudut agama dia. Dia pisahkan pemerintah, penjajah yang menjajah negara kita ini, dia pisahkan kuasa raja dengan kuasa politik, kuasa pemerintahan yang dikenali sebagai ulil amri. Jadi kita sampai ke hari ini tuan-tuan, kita maknanya pemerintah dan agama itu diasingkan melalui raja dan pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Asalnya raja-raja ni tuan-tuan, dia pemerintahan dia menyeluruh tuan-tuan. Pemerintahan dia menyeluruh, meliputi semua aspek. Sama ada kehidupan rakyat dari sudut ekonominya. Sebab tu dalam Islam ni dia ada ekonomi dia. Ekonomi cara Islam, kan? Jadi banyak budaya Islam pun ada, kan? Kebudayaan.
kesenian dan sebagainya. Kesenian Islam itu pun ada. Sepatutnya dipegang oleh orang-orang alim yang terdiri daripada orang-orang yang faham sedikit banyak tentang agama itu. Tak kira lah dia faham sikit ke, faham banyak ke, sepatutnya dia kena meletakkan begitu. Jadi inilah namakan surah Al-Muluk. Dia ambil peraturan-peraturan yang daripada atas itu, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu disalurkan kepada seluruh kerajaan yang memerintah muka bumi ini. Jadi itulah sedikit pengenalan surah Al-Muluk. Yang keduanya, surah Al-Muluk ini tuan-tuan, bacalah selalu. Kalau boleh tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Kalau boleh seminggu sekali, seminggu sekali. Kalau boleh bulan sekali, bulan sekali. Tak boleh juga sebulan sekali, setahun sekali. Kan? Tak boleh setahun sekali, 10 tahun sekali. 10 tahun sekali tak boleh. Tunggu nak masuk kubur apa nak jadi. Kan? Jadi surah Al-Muluk ini salah satu keistimewaan dia tuan-tuan. Dia menjadi penerang keluasan di dalam kubur Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita masuk dalam kubur Allah. Jadi saya ni dalam keluarga ni tuan-tuan, orang tua kita ni, dia ajar kepada kita tiap-tiap hari tuan. Satu hari kena baca 5 surah. Daripada surah Yasin, surah Al-Muluk, Al-Waqi'ah, Muzammil, lepas tu lagi satu surah Ar-Rahman. Jadi tiap-tiap hari ni, orang tua kita ni, kalau miss satu hari, siap nak berdepan dengan tali pinggang hijau. Tu kita hari dulu-dulu tu kita diajar macam tu. Kan? Bukan main bukan tali pinggang biasa tu tuan. Ni tali pinggang hijau. Tali pinggang yang orang buat pergi umrah tu. Buat haji ke apa, dia ikat kain ihram tu. Tu tali pinggang tu. Bisa tak bisa? Lambat sikit, dia terjah masuk dalam bilik air. Kenapa lambat? Dalam bilik air tengah telanjang macam kecil tu, kan? Kena balun dengan orang tua. Dengan tu. Pasal lambat. Duduk pergi main dalam hutan. Di belakang rumah. Cari apa? Cari lalat limau. Duduk buat laga. Tu zaman kecil tu. Jadi itulah satu benda yang orang tua-tua dulu kita tekankan, kita buat. Maknanya sampai ke hari ini, kita masa kecil-kecil dulu tak nampak manfaatnya tuan-tuan. Kan? Tak nampak manfaat, tak nampak kelebihan, terutamanya surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah tu kita tak nampak kelebihan dia. Apa dia? Dia pemberi rezeki yang baik kalau kita amalkan tiap-tiap hari. Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang cukup luas kepada kita bila kita baca surah Al-Waqi'ah. Tapi dengan syarat kena istiqamah. Kita kena yakin dengan apa yang kita baca ini ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi banyak perkara-perkara yang disebut dalam surah Al-Waqi'ah. Pada hari ini tuan-tuan, kita nak baca tafsir ke terjemahan daripada setiap surah-surah daripada Al-Quran ini tak susah tuan-tuan. Ulama-ulama kita usaha tuan-tuan. Usahanya menterjemahkan Al-Quran dalam bentuk tafsir yang mudah kita faham. Terutamanya tafsir Dr. Hamkah ni, dia tak ada lagi lah dalam bahasa Malaysia yang baik. Dia terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia terjemah dalam bahasa Indonesia. Banyak benda-benda jadi pengaruh penjajah yang menjadi peranan penting untuk menyelewengkan pemikiran umat Islam daripada Al-Quran dan ilmu-ilmu agama yang beliau atur dan tulis dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Jadi daripada ayat pertama, bagaimana yang saya katakan dalam surah Tafsir Al-Azhar ini tuan-tuan, Dr. Hamkah ni dia bagi kepada 5 bahagian keseluruhan daripada 30 ayat yang diaturkan dan ditafsirkan oleh Dr. Hamkah ini. Dia bagi kepada 5 bahagian. 5 bahagian yang pertama ini dia ada 5 ayat. Ada 4 ayat. Bahagian yang kedua ada 6. Ada 6. Bahagian yang ketiga pun ada 8. Bahagian ketiga ada 8. Bahagian yang keempat itu ada 5.
ada 5 dan bahagian yang akhir tu ada 4 pula ayat. Dia bagikan dalam bentuk pakej. Pakej pertama, pakej kedua. Maknanya setiap ayat tu dia ada kesinambungan cerita dalam satu pakej. Jadi siapa yang tak ada Quran tu, elok siapa yang tak ada kitab ke apa, elok ambil Al-Quran tu. Kita rujuk. Sekurang-kurangnya kita dapat tahu 1-2 makna yang disebutlah. Jadi surah Al-Muluk dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita dah baca dan saya telah pun tafsir pada tuan-tuan 2 minggu lepas. Ayat yang kedua ialah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi 2 ayat tu kita dah huraikan dulu, terjemahannya dan tafsirnya sekali. Lepas tu ayat yang ketiga pula, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Jadi saya baca secara spontan lah. Tak adalah dengan bacaan yang elok dan sebagainya. Tapi ayat Quran ni wajib kita baca dengan bacaan-bacaan yang elok. Jadi kalau nisbah untuk tafsir ini, kita baca macam tu tak apa dah. Sebagai panduan nak cari ilmu dan sebagainya. Jadi ayat yang ketiga yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini ialah allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan 7 petala langit, 7 petala langit, sab'a samawat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Adakah kamu tidak lihat kejadian Ar-Rahman? Ar-Rahman itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Min tafawut, daripada kelebihan-kelebihan dan yang berkaitan dengan langit itu. Jadi inilah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah nak tunjukkan kepada kita semua, ialah tentang kejadian langit dan bumi. Kita rangkum, walaupun dalam ayat tu tak sebut bumi ni tuan-tuan, 7 petala langit dan 7 lapisan bumi. Ni satu benda yang sukar kita memahami pada hari ini. 7 lapis langit. Kita tengok hari ini, nampak tak langit tu? Tak nampak. Yang nampak tu bukan langit, awan yang kita nampak. Yang kita nampak tu awan. Dalam sejarah kajian manusia, pakar-pakar sains dan sebagainya, tak ada lagi manusia yang sampai ke langit yang pertama. Sampai ke angkasa lepas ada, kan? Sampai ke angkasa lepas ada manusia yang sampai ke angkasa lepas. Itu pun bukan orang Islam. Bukan Islam. Orang Islam yang sampai pernah sampai, tapi ikut orang kafir. Ada orang kafir yang sampai ke angkasa lepas, bila dia turun balik ke bumi, dia meluk agama Islam. Siapa dia dulu? Yang di Rusia. Kan? Dia naik ke angkasa lepas, turun ke bumi, dia meluk Islam, dia kaji-kaji angkasa lepas ni, dia tak sampai dengan kajian dia itu, maka dia akui kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru sampai ke angkasa lepas. Bayangkanlah contoh dan teladan yang Allah Ta'ala sebut melalui Isra' wal Mi'raj Nabi SAW. Nabi dia tembus langit pertama, tembus langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, dan seterusnya langit yang ketujuh, dan berhadapan dengan Sidratul Muntaha yang disebut. Sidratul Muntaha itu ialah satu tempat di mana tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara jelas disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tetapi ulama-ulama tafsirkan lagi di sana. Banyak tafsiran-tafsiran. Janganlah kita meletakkan tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas langit mata. Allah tempatnya tidak ada bertempat. Ni ilmu tauhid tuan-tuan, mesti kita berpegang. Ni namakan akidah. Kan? Akidah tidak bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai
suatu tempat. Yang tempat itu diketahui oleh kita, Allah duduk di situ. Sebab tu secara simboliknya, kita dalam doa ni tuan-tuan, kita menadah tangan, angkat kepala kita ke atas tu. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan cara menunjukkan dan mengangkat tangan kita ke atas sebagai satu isyarat kepada kita minta kepada Allah Subhanahu. Jadi nak menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia tak boleh sampai ke situ. Makhluk mana yang boleh sampai ke situ? Ini nanti ada cerita yang disebut dalam ayat ini juga, dalam teks yang itu. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini juga. Itu. Wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Banyak maksud yang tersirat dan tersurat dalam ayat itu. Makhluk yang boleh sampai ke situ ialah syaitan dan iblis yang boleh sampai. Manusia sampai setakat angkasa lepas. Kan sampai ke situ je. Belum sampai lagi ke langit. Maka dalam Isra' wal Mi'raj itu, cerita Isra' Mi'raj ini dia menjadi satu panduan kepada kita. InsyaAllah Isra' Mi'raj nanti kita akan cerita, panggil penceramah-penceramah yang tip-top sikit, kan? Kita nampak gambaran Isra' wal Mi'raj, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Isra' dan Mi'rajkan Nabi SAW sampai menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Jadi salah satu tanda kekuasaan aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala ini, aku jadikan 7 lapis langit. Kalau kita fikirlah, ni tuan-tuan, tak sampai pemikiran. Dan kita nak bayangkan hari ini pun tuan-tuan tentang langit ini, tak bayang. Kita, kemampuan kita buat stadium pun setara ada tiang tu runtuh. Buat stadium ada tiang banyak, stadium runtuh. Buat rumah di lereng bukit, buat dah macam-macam cara, kajian manusia, runtuh rumah kalau tak kena jaga, kan? Ni engineer yang panggil cilik pandai dalam pembangunan dan sebagainya. Buat jambatan runtuh kadang-kadang. Kalau dia tak runtuh, maknanya one shot kali tu pun, maknanya tiba masa-masa yang tertentu nanti dia akan runtuh. Tapi kita sampai ke mati, kita tengok langit tu duduk macam tu lah, kan? Langit tu duduk macam itulah, tak ada tiang, tak ada apa, seolah-olahnya dia nampak, kita nampak tak ada penghujung, kan? Kita dulu masa kita kecil, kita duduk tengok ustaz-ustaz duduk cerita tentang bumi ni bulat, langit, seolah-olah macam langit ni kita bayangkan macam satu bentuk, baru bulatan macam tu, dia tertutup macam tu. Jadi kita pun tanya, tempat yang paling ujung langit ni, tempat dia kat mana? Cikgu mengajar sains. Tempat ujung, kalau boleh kita nak pergi. Macam kita duduk di rumah ni, kita keluar daripada rumah tengok langit ni, rasa macam dekat sampai kat situ je. Pergilah tu berjalan sampai. Itu satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia yang duduk round dunia ni pun tuan-tuan, maknanya tak sampai kita. Pergilah ke Antartika, kan? Hujung dunia tu, kan? Tak sampai juga, tak nampak di mana langit itu tempat turun, kan? Wallahu a'lam. Jadi ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah dalam mukadimah ayat ini nak memperkenalkan dirinya seperti apa, kan? Kalau kita tak akui juga kekuasaan begini, na'udzubillah min dzalik, segala-galanya. Sebab tu Allah nak perintahkan, ambillah Al-Quran, ambillah hadis Nabi SAW untuk dijadikan panduan dalam pemerintahan, kekuasaan yang ada kepada kita.
pemerintah jangan buat ikut suka hati, buat peraturan sendiri, ambil undang-undang penjajah dan sebagainya, ambil undang-undang aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenalkan diri, kita kena tahu aku ni siapa, kata Allah. Yang menjadikan langit, kita kaji bab ni pun cukup dah untuk nak mengakui kuasaan Allah Subhanahu. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Yang maha pemurah itu di suatu pun dari yang berkaitan, yang bertikaian, maka ulanglah kembali penglihatan. Maknanya setiap sesuatu itu yang ada di atas muka bumi ini, dia berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu benda lagi, satu ayat lagi yang Allah kata, kamu kena ingat lagi. Kalau kamu tak habis kaji tentang langit ni, kamu tak sampai ke angkasa lepas, kamu tak sampai ke langit. Satu benda lagi yang aku nak tunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang ada di atas muka bumi ini kuasaan aku, kata Allah. Tu. Nak bagi manusia nampak juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini. Allah suruh lihat benda yang ada depan mata pula. Apa dia benda yang ada depan mata? Contohnya air sudah. Air kita guna untuk minum, angin, air, api. Kita ambil satu air. Kita hari ni kalau kerajaan Selangor ni tuan-tuan, bab air ni tuan-tuan, tak selesai-selesai masalah tuan-tuan. Bab air. Manusia duk buat bab air. Nak kaji air ni sebab apa kurang pula, tak cukup, kadang-kadang air tu perlahan dan sebagainya. Macam-macam kaedah dia buat untuk nak menjadi air yang bersih untuk kehidupan manusia. Tetapi sampai ke hari ini gagal. Sampai ke hari ini kita gagal. Bab nak nyusun bab air pun, padahal tuan-tuan, Allah Ta'ala beri air kepada kita, hujan ni, Masya Allah. Dekat Malaysia ni paling banyak hujan. Kalau kita belajar ilmu alam lah dulu masa zaman kita di sekolah menengah ke, di sekolah rendah ke, kita mengaji taburan hujan yang turun di dalam negara kita sebanyak 63% tahun. Hujan yang turun, maknanya banyaknya hujan ni daripada masa panas ke. Masa maknanya tak turun hujan. Itu kalau dapat itu kaji lagi. Tapi tahu saya, yang saya baca ilmu alam, geografi, itu masa tahun 88 tu. Baca sekolah menengah lagi. Adalah benda fakta. Fi khalqir rahmani min tafawut. Benda yang berkaitan dengan kehidupan kita semuanya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Air ni tuan-tuan satu contoh. Tak ada manusia yang boleh buat air. Kan? Kecuali hujan yang turun daripada langit dan di bawah bumi itu dia ada air. Disebut dalam Al-Quran ada banyak tempat. Punca air ni bukan yang turun daripada langit sahaja, tapi dia keluar daripada bumi, punca air. Sebab tu orang buat kajian, ambil air daripada dasar bumi. Kan? Dia ambil air untuk dijadikan bahan minuman, bahan keperluan harian dan sebagainya. Jadi itu satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat seterusnya, hal bi'il basar, hal tara min futur. Maka kembalikanlah penglihatan kamu, hal tara min futur. Adakah engkau lihat suatu yang janggal yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hak manusia buat, dia ambil yang Allah Ta'ala buat, yang bagi. Manusia buat, dia ada sifat janggal tu. Contohnya kita buat kuih apa. Dan kita buat kuih ni tuan-tuan. Kuih tu kadang-kadang kita campur tepung, campur air, campur apa-apa, bahan-bahan perasa dan sebagainya. Ada tak sifat janggal ya? Ada. Kadang-kadang orang ni rasa kadang-kadang tak tawar lah kuih tak buat. So orang ni rasa kan
Ustaz, Ustaz buat ni manis sangat lah. Kadang orang ni pula kata, Ustaz, kuih ni tak sedap. Rasa dia tak sedap. Macam-macam. Itu hak manusia buat melalui bahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Ta'ala jadikan secara asli ini, tuan-tuan, apa dia? Api, air, angin. Ada kita komplain tentang angin. Oh, angin ni tak sedap. Air ni, tak gunalah air ni. Tak ada. Semua tanyalah kepada siapa sahaja yang ada di sini. Semua orang kata, air itu penting. Angin itu penting. Udara itu penting. Udara untuk kita hidup ini penting, kata kita. Jadi semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna. Jadi tak ada tempat kita nak kata komplain, Kalau komplain kita yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maknanya ini kedangkalan kita kepada apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi itulah maknanya farji'il basar hal tara min futur. Maka kembalikanlah penglihatan kamu kepada langit yang aku buat. Ayat itu farji'il, maka kembalilah tu. Dia jelas, dia bukan menggunakan dhamir, dia bukan digunakan sindiran dan sebagainya. Allah Ta'ala jelas dalam ayat itu mengatakan farji'il basar, kembalikanlah penglihatan kamu kepada benda yang aku jadikan, langit, air, udara dan sebagainya. Hal tara min futur, adakah semua yang aku jadikan itu mendatangkan ketidakbaikan kepada kamu? Jadi inilah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek kata, dalam pakej yang pertama itu semuanya Allah Ta'ala nak tujukan kepada, perkenalkan dirinya tentang kekuasaan dia kepada manusia. Summarji'il basara karratain. Kalau kamu rasa tak puas hati juga, Allah Ta'ala kata summarji'il basar, kemudian kembalikanlah lagi penglihatan kamu dengan kelip-kelipkan mata. Yang basar karratain, yang qarib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut summarji'il basar karratain, dua kali kelip. Dua kali ni maknanya bukan dua kali kelip tu tengok. Biasa sifat manusia ni, kita nak tengok suatu benda itu dengan puas-puas, dia kelip mata kita banyak kali, kan? Banyak kali dia kelip mata, ni penunjuk kepada kepuasan kita melihat sesuatu benda. Summarji'il basara karrataini yang qarib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian itu ulanglah kembali penglihatan kedua-dua kalinya, nescaya akan kembalilah penglihatan dalam keadaan payah dan dia akan mengeluh. Dia akan melihat dengan penuh kepayahan dan mengeluh. Ini bukan dia mengeluh tentang kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengeluh tentang Allah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia keluhan dia itu, dia akan sampaikan mesejnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada ulama-ulama psikologi, dia gunakan kaedah psikologi dia, kan? Psikologi dalam ayat itu. Ni jangan kita maknanya pandang psikologi ni daripada pemikiran manusia. Manusia belajar daripada Al-Quran dulu tadi, kan? Jadi penglihatan dalam keadaan payah, kembalikanlah kalau kita mengeluhlah kerana kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita rasa payah, kembalikanlah kepayahan kita itu kepada sifat kita. Nampak tak? Ni ilmu ni tinggi sikit. Kita nak fahamkan tu mungkin payah sikit, tapi mau tak mau kita kena fahamkan juga ayat-ayat Al-Quranul Karim supaya biar kita ni jelas.
Orang yang tidak beriman dan tidak berakal, kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keluhan mengikut nafsu dia. Tetapi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengeluh dengan keluhan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memuji, dia kata Allah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kan? Macam mana dia jadikan langit? Macam manalah apa sebabnya dia turunkan hujan. Hari ini tuan-tuan, bila hujan turun ni tuan-tuan, banyak, jangan kita mengeluh. Allah hari ini lebatnya hujan, susahnya aku nak bergerak. Padahal ada perkara yang tersirat dan surat di situ Allah Ta'ala turunkan hujan. Jadi panas begitu juga. Kadang-kadang jangan kita mengeluh kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, kenapalah Allah Ta'ala jadikan panas pula hari ini. Kita ni tengah mengalami fenomena ini. Kadang-kadang bila hujan ni, sehari pun hujan ni nampak jadi macam sejuk. Kan? Bila panas tengah hari itu panas sungguh. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina, kata Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Fil barri maknanya di darat, fil bahri di laut, bima kasabat aydina, di atas usaha tangan-tangan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku cuma beri je usaha manusia, kata Allah. Itulah menunjukkan sifat adilnya Allah Ta'ala. Allah beri sesuatu benda itu di atas usaha manusia. Bukit bukau yang sepatutnya Allah Ta'ala jadikan sebagai pasak bumi dan hutan belantara yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada sebuah negara itu, nak menjadikan kesejukan kepada negara tersebut dan bumi tersebut, manusia duduk terbang hari ini. Pokok-pokok. Manusia duduk ratakan bukit-bukit, dirikan rumah-rumah di lereng-lereng bukit dan di atas bukit. Padahal bukan tak ada tanah nak buat rumah. Kan? Ada tanah. Banyak tanah ada. Tapi dia buat juga manusia rumah di atas lereng bukit. Kan? Nak cari mana? Dulu dalam kitab ni, kitab yang kita baca ni, yang satu tiap-tiap pagi subuh ni 15 minit tu, ada disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia mencari penyakit di dalam kehidupan dia disebabkan 8 perkara. Salah satunya buat rumah, didirikan bangunan-bangunan di lereng-lereng bukit. Sebab tu ilmu tu kalau kita ambil sampai combinekan dengan ilmu, dia ada kesinambungan kita. Kan? Ada kesinambungan kita, bukannya ilmu tu lain. Sebab tu kita kena ingat ilmu tu. Bila kita ingat ilmu, bila saya sampaikan di sini, insya-Allah kita nampak gambaran agama, kedudukan agama ni macam mana. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kita hujan ni tuan-tuan, jangan merungut, panas pun jangan merungut. Semuanya manusia Allah Ta'ala beri di atas tempat manusia tuntut, manusia buat. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, zaharal fasadu fil barri wal bahr. Manusia minta. Kan? Hujan begitu juga. Hujan ni tuan-tuan, rezeki lah tuan-tuan. Hujan bila turun, rahmat daripada Allah Subhanahu. Rahmatan lil alamin. Jangan kita merungut. Kalau kita terkena hujan, Allah hujan pula hari ni, cepat-cepat cari tempat perlindungan. Kan? Biar hujan kena sedikit-sedikit tu tak apa. Kena pada kita hari ni kena hujan, takut pun. Takut demam lah, takut apa, macam-macam. Kena ingat hujan tu ubat tu. Sebab tu dalam sistem perubatan tu ada satu kaedah. Hujan ni dijadikan suatu air hujan yang turun daripada langit ni tuan-tuan, dijadikan suatu benda ubat. Ada ubat dia tuan. Saya pernah mengaji dengan Dr. Harudin, tahun mengaji, balik-balik daripada Mesir, nak tahu juga macam mana
sistem perubatan yang diatur melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi kita masa sempat saya pernah mengaji di India sekejap. Seorang ulama dia mengajar sistem perubatan sekejap pun 2 bulan dia punya. Lepas tu balik ini mengaji pula dengan Dr. Haril. Alhamdulillah tahun ni tiap minggu dia buat. Ulang alik kembali. Beliau sendiri buat khusus perubatan pada tak pernah. Lalu kita balik mengaji pun bila dia cek bacaan Al-Fatihah, ada lagi lebat salah. Ada lagi lebat salah. Dia menunjukkan banyaknya ilmu. Itu dari sudut bacaan, dari sudut amalan. Jadi banyak ayat-ayat yang kita nampak digunakan dalam sistem perubatan ni. Salah satunya tuan-tuan untuk nak mengubat penyakit kulit ni. Penyakit kulit. Urat ke, kudis ke, apa ke. Dia suruh ambil air hujan yang turun daripada langit tu. Kita kena tadah waktunya pukul 12 malam ke atas. Malam tu pula malam Jumaat. Jenuh tunggu. Hujan yang turun pada waktu selepas pukul 12 tengah malam. Waktu harinya pula malam Jumaat. Dia suruh ambil air malam Jumaat. Lepas tu dibacakan dan dijadikan perubatan untuk penyakit kulit. Ni kita tunggu. Jenuh nak tunggu hari Jumaat. Tunggu hari Jumaat. Itu pun kalau hujan turun. Kalau tak turun, tunggu minggu depan. Kalau tak turun juga, tunggu bulan depan. Kan? Nak jadikan perubatan kalau nak bukan. Itu penunjuk kepada usaha ikhtiar manusia kalau kita yakin. Kan? Dalam sistem perubatan. Jadi ayat itu, air itu dibacakan dan disapu pada malam itu juga, pagi. Dia suruh kepada pengamal-amal, tok guru yang mengamalkan ilmu perubatan ni, malam tu dia dapat air tu buat salat tahajud. Munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat salat hajat. Dia suruh. Yakin tak? Kita kena yakin. Salah satu rahsia tuan-tuan. Kita buat suatu amalan. Allah nak menerima amalan kita. Kita kena yakin Allah Ta'ala tunaikan hajat. Kalau kita ada perasaan confused dalam hati kita ni tuan-tuan, tak jadi. Kita tu, perusahaan dah tu guru mengajar macam tu, kita kena yakin. Itulah salah satu teknik. Jadi banyak ini. Air hujan tu menjadi rahmat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Arab datang kemari ni tuan-tuan. Yang kedua, orang Arab datang kemari, orang Arab Saudi. Adalah pernah dulu saya berkawan dengan orang Arab Saudi, orang Arab. Dia datang kemari, dia terkejut. Dia, Allah, di Malaysia ni banyaknya rahmat turun. Rahmat ni dari sudut hujan dia. Dia di negara Arab ni tuan-tuan, di Mesir, tahun sekali pun bayar hujan. Habis dari mana dia dapat air? Allah. Terutamanya di Mesir. Mesir di Kahirah tu 40 juta manusia di bandar Kahirah. Tapi apa yang Fir'aun buat, dia alirkan daripada sungai Nil tu air sampai ke bandar. Dia tak menerima hujan tuan-tuan. Tak ada hujan di Mesir tu. Hujan kalau turun pun dia setahun sekali hujannya genai-genai. Itu pun habis semua tempat lecak ni. Kan? Jadi kotor tempat bumi dia. Tahun sekali, kalau turun 2 kali. Ni orang Arab ni tak pernah tengok hujan ni tuan-tuan. Dalam tanggapan dia ada pengetahuan tentang hujan ni apa benda ni tuan-tuan. Kita hari ni tak hargai hujan ni tuan-tuan. Kita kutuk adalah hujan tu dah bunga. Tak boleh nak buat kerja, tak boleh nak buat kerja. Orang Arab tuan-tuan yang tak pernah menerima hujan, tahun sekali hujan menitik kita. Hujan menitik. Allah duk macam nak kiamat. Duk riuh rendah.
Allahu Akbar, keluar daripada rumah-rumah masing-masing ni. Pergi tempat lapang. Kerana berdoa dia. Kita tak nampak sebab kita. Tapi kita duduk kat Mesir 8 tahun. Itulah benda yang kita nampak tu. Di kampung-kampung ni tuan-tuan, Allah ni satu. Hujan turun aja. Riuh rendah, bising. Macam nak kiamat tuan-tuan. Tunggu. Dia keluar daripada rumah ni. Allahu Akbar, rahmatan lil alamin. Doa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah lagi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala turun. Kita ini oleh kerana banyak sangat nikmat, dia jadi kufur pula nikmat. Kita hari ini oleh kerana banyak sangat nikmat, dia jadi kufur. Itu masalah kita. Kan? Hujan ni rahmat kepada kita. Jadi segala benda summal ji'il basara karrataini yang qalid ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Dan jangan mengeluh, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis dah pakej yang pertama. Pakej yang pertama ini lebih kepada pengenalan, nak mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendek kata, kita pertamanya jangan mengeluh dan jangan kita meletakkan sifat payah kita kepada apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semuanya ada hikmah di sebalik. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala miskin, ada sebab. Kita dijadikan oleh Allah kaya, ada sebab. Ada di kalangan masyarakat kita yang miskin. Ada sebab. Untuk nak jadikan penunjuk kepada orang kaya, adakah dia bersyukur, dia bantu orang miskin. Itu satu penunjuk. Kepada bayangkanlah kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan kaya belaka semua. Jadi miskin semua belaka. Teruk, Allah Ta'ala nak buat macam tu, boleh buat. Tapi Allah dengan sifat keadilan dia, tak buat macam tu. Nak suruh manusia ni berfikir. Berfikir dengan apa? Berfikir pandukan kepada ayat Al-Quran. Dalam ayat yang kedua ni tadi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Janganlah Allah Ta'ala jadikan kaya, miskin, sakit, sehat ini sebagai satu fitnah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah kita kepada Allah. Ya Allah, kenapa lah Allah Ta'ala jadikan aku ni sakit, orang lain sihat? Kenapa engkau jadikan macam ni? Ada sebab. Ni orang-orang ni, kalau yang dia ni tak sakit ni, Allah Ta'ala jadikan tak sakit, jangan-jangan dia lebih jahat daripada orang sihat. Dia lebih jahat daripada orang sihat ni. Kepala otak dia duk spin macam-macam. Apa lagi nak fitnah orang? Dia cari jalan, apa lagi nak jatuhkan orang tu nak buat. Ni kalau orang ni tak sakit. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan umur terhad kepada kita. Umur sampai 80. Ada orang mati umur 60 mati dah. Umur 38 mati dah. Ada orang mati daripada kecil, lahir 2 bulan mati dah. Itu rahmat untuk dia. Kita yang hidup ni kita menangis sedih. Allah, anak aku dalam kandungan ni banyak dah aku ada duit. Nak bagi dalam kandungan banyak dah aku usaha dengan baca Quran ni apanya. Lahir 2 bulan aku tak sempat nak guna dia. Tengok. Aku tak sempat nak guna dia. Nak guna untuk apa? Nak guna cari harta. Nak guna cari harta. Apa yang diletak dalam kepala otak dia? Aku nak beri pendidikan yang elok-elok, pendidikan dunia dan sebagainya. Mujur-mujur dah dia jadi doktor. Mujur-mujur dah dia jadi peguam. Mujur-mujur dah dia jadi ahli perniagaan yang hebat. Yang kita fokuskan dalam kepala kita, dalam hati dia apa dia? Kita ni apa dia?
Mudah-mudahan anak aku jadi doktor, gajinya besar. Senang aku hidup di hujung-hujung usia. Mudah-mudahan anak aku jadi ahli perniagaan yang besar. Mudah aku nak hidup di atas dunia ini. Duit banyak. Itu yang dia nampak. Anak-anak ni sebagai amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu Nabi Nuh, dalam doa Nabi Nuh, dalam surah Nuh, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Anak-anak ni nak dijadikan sebagai qurratu a'yun kepada kehidupan kita. Qurratu a'yun ni nak jadikan ketenangan dalam kehidupan kita. Nak jadikan hasil zuriat kita ini kita dapat pembelaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Bukannya nak jadikan ahli perniagaan yang hebat. Hari ini tuan-tuan, ada tak orang bangga anak dia jadi imam besar? Ada tak manusia letakkan dalam pemikiran dia, dalam hati kita, dalam hatinya, mudah-mudahan anak aku jadi seorang alim ulama. Payah. Payah. Dia nampak apa? Habis tak berapa orang nak jadi imam. Nanti kat masjid gaduh pula imam dengan imam. Berebut nak jadi imam satu, imam dua, imam tiga. Kan? Berebut pula imam dengan imam. Sama lah kita masjid tu. Contoh. Bilal gitu juga. Berapa orang nak jadi Bilal? Habis semua mengaji. Mengaji agama ni dia nampak nak dapat kerja pula. Itu pun jadi something wrong dah. Agama ni tuan-tuan, kita mengaji asalnya untuk nak mendapat ilmu. Bila ada ilmu tuan-tuan, di sana dihuraikan oleh ulama-ulama berkenaan berhubung dengan ilmu ni tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dia huraikan tentang ilmu. Dia kata, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Balik kepada ayat tu lagi. Ilmu ni untuk kita jadikan panduan kita nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut melalui ayat itu tadi. Masya Allah. Kalaulah semua kita di zaman menjajah negara kita sampai ke hari ini tuan-tuan, mentaliti kita ini tuan-tuan macam mana tuan? Bila lahir anak, dapat anak, dia masuk sekolah dicipta oleh penjajah ini, sekolah berbentuk kebangsaan. Sekolah-sekolah yang belajar ilmu-ilmu dunia semata. Lalu kerajaan dia letakkan satu dasar, dia kata apa? Sekolah-sekolah berbentuk kebangsaan, berbentuk akademik ini penjajah atur. Orang yang baik-baik dalam pemikiran dia, kepala otaknya baik dan sebagainya, dihantar belajar ke London, ke New York dan sebagainya. Orang ni dia letakkan balik sebagai pemerintah sebuah negara. Dia asas dibentuk daripada situ. Macam mana cara nak memerintah negara, ekonomi kena kukuh, budaya kita kena ubah dari sudut tu sudut ni, macam-macam dia ubah. Tapi agama jangan. Sekolah agama jangan diberi bantuan. Sampai ke hari ini tuan-tuan, sekolah agama payah. Nak suruh kerajaan ambil alih sekolah agama, dia kena letak syarat pula. Dengan syarat dia kata, buang silibus ni. Siapa yang ajar? Penjajah sebenarnya yang ajar. Bukan kehendak dia. Pasal dia dapat didikan dari London, New York, di mana-mana, negara barat. Dia ajar orang ni, balik dia hantar jadi pemimpin. Sebab tu Tok Guru ni tuan-tuan, di Kelantan ni tuan-tuan, dia berjaya mendirikan sekolah ulul albab. Sekolah-sekolah ulul albab ni, sekolah-sekolah macam mana tuan-tuan? Sekolah-sekolah yang ada pelajar-pelajar yang cerdik-cerdik ni disalurkan kepada sekolah agama. Dulu tak ada tuan-tuan macam ni. Sekolah budak-budak yang cerdik-cerdik dalam pelajaran ni tuan-tuan disalurkan ke sekolah-sekolah bentuk kebangsaan. Lalu dia boleh melahirkan pemimpin-pemimpin yang wibawa dari sudut menipu rakyat. Ni hari ni orang cerdik-cerdik memang duduk di atas. Sebab apa? Daripada dulu penjajah dia berjaya
dalam daripada pendidikan itu dia menerapkan nilai-nilai begini, maka lahirlah pemerintah-pemerintah yang terdiri daripada golongan sekular. Mana dia pemerintah yang terdiri daripada kalangan orang alim yang mengaji agama. Setakat ni dalam negara kita tak ada lagi. Jadi penjajah dari sudut tu dia berjaya. Lamanya jangka masa dia ambil untuk nak menerapkan benda-benda begini, tuan-tuan. Dia mengatur, kita Islam tak ada perancangan dia dari sudut tu. Dia tak ada perancangan dari sudut jangka masa lama. Tak ada, kita tak berjaya. Ni sekolah-sekolah ulul albab ni. Yang Tok Guru buat ni di Kelantan ni, almarhum Tok Guru buat. Dia pilih pelajar-pelajar yang dari penilaian dia dapat 5A, daripada PT3 ni dia dapat 11A. Dia masukkan pengetahuan agama kepada pelajar-pelajar ni. Ni baru nak bergerak, baru nak naik negara kita ni. Orang-orang yang baik pemikiran dia, otak dia, tuan-tuan, dari sudut agama, kaji agama, apa yang nak dia. Kalau zaman saya ni, tuan-tuan, dah sekolah-sekolah agama ni last choice dia, pilihan terakhir. Tak lulus penilaian tak baik, SRP tak lulus. Dulu zaman saya ni SRP tak lulus ni, tuan-tuan, dia tak boleh nak naik tingkatan 4. Kan begitu kan? Dia tak boleh nak naik. Jadi sekolah dia tu, ilmu dia terhenti kat situ. Dan sekarang ni SRP, SPM tak lulus ke apa ke, boleh sambung pelajaran. Alhamdulillah, baik. Tapi itulah, sekolah-sekolah agama ni dia jadi last choice, pilihan terakhir. Hak ngong-ngong, hak bodoh-bodoh tu masuk sekolah agama. Tapi saya tak jadi macam tu. Saya letak dulu tingkatan 1, saya nak masuk sekolah. Ayah saya pun tak nak hantar. Ayah saya tak tahu. Sekolah Arab ni jauh tu, 45 kilometer. Saya mengaji dulu, tuan-tuan, nak usahanya semangat saya nak mengaji. Sampai nangis-nangis saya nak minta kepada ayah saya, ya saya nak sekolah agama, saya nak sekolah Arab. Ni daripada desakan kita. Kerana kesempitan kita. Nak sekolah Arab, menangis-nangis sampai tak nak pergi sekolah menengah. Sekolah menengah belakang rumah aja. Nak sekolah Arab kata. Tak apa, sanggup. Bangun pukul 4 pagi, pukul 5.30 pagi ni ada bas ni. Kan? Bangun pukul 4 pagi, tadi sikit-sikit baca hadis, hafal dan sebagainya, silibus sekolah ni. Lepas tu pukul 5.30 pagi bas sampai, siap-siap dah, takut bas terlepas ni pukul 5 tunggu dah. Kan? Pukul 5 pagi tunggu di kampung ni, di Ndau Mersing. Di Ndau. Saya duduk di Ndau. Sekolah Arab duduk di Mersing. Nak usaha mengaji tu 45 kilometer. Jalan jugalah naik bas. Sampai sekolah orang duduk beratur dah. Kita duduk lewat lambat. Minta maaf Ustaz. Siap hari kena marah. Kenapa lewat ni? Saya mana tahu Ustaz, bas lambat. Ustaz tu tak lebih reti kata belum. Kita cakap lalu bas lambat Ustaz. Jadi gitu sekali. Maknanya sekolah agama akhirnya sampai ke peringkat SRP. Alhamdulillah. Ni sedikitlah tuan-tuan yang tak kenal lagi saya sebagai mukadimah ta'aruf juga. Sampai ke peringkat SRP ni, ambillah bahasa Arab, ambil pengetahuan agama Islam. Alhamdulillah dapat baik sikit, sambung ke Kolej Islam pula. Fikir-fikir pasal tak ada lagi sekolah di Johor tu yang diiktiraf oleh Azhar. Kita nampak dah jalan. Oh, saya nak tuju ke Universiti Al-Azhar. Kan? Itu matlamat kita. Sampai Kolej Islam tahun tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 6 bawah pula, tingkatan 6 atas, ambil pula sijil tinggi agama Kolej Islam pula. Allah tak iktiraf pula Al-Azhar. Ketika tu Al-Azhar tak iktiraf Kolej Tinggi Islam daripada Kolej Islam Kelang. Kan? Lepas tu balik semula ke Mahat Johor pula dia iktiraf. Kolej Islam Kelang tak diiktiraf. Nak dia usaha pergi ke? Nak pergi juga ke Mesir. Sampai ke Mahat Johor, celup tahun, alhamdulillah.
Jadi, semangat. Saya seorang ni sampai di Universiti Al-Azhar. Satu daerah musim. Saya seorang. Allah. Teruk ni. Kan? Begitu teruk. Hak agama ni, orang tak nak mengaji je. Semua orang hantar anak-anak ni ke sekolah menengah. Yang baik-baik ni semua ke sekolah menengah, sekolah berbentuk sekular. Ni pendidikan ni daripada dulu sampai hari ni alhamdulillah dia baik sikit. Kan? Itu pun di atas desakan dan sebagainya. Macam-macam cerita tu. Jadi sedikit panduan yang kita dapat daripada surah Al-Muluk ini. Tidak nak biaya masa dah lewat ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan, jadikanlah panduan kepada kita. Summarji, akhir ayat keempat tu summarji'il basara karratain, yang tadi Allah Taala suruh kelip-kelipkan mata lagi, tengok kekuasaan dia. Jadi dalam pakej yang kedua nanti insya-Allah, kalau ada masa-masa itu ada ustaz-ustaz yang tak datang tu, kita mencelah masuk macam ini, kan? Kita masuk dalam pakej yang kedua, waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'in. Ni Allah Taala sebut kat situ syaitan. Sebab apa? Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Apa tujuan Allah Taala jadikan ribut, peti dan sebagainya, kilat dan sebagainya, untuk nak menghapuskan syaitan dan itu. Dari mana syaitan dan iblis ni dapat maklumat macam kita dalam hidup kita, orang yang memuji syaitan dan iblis, dia seolah-olah macam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan dan iblis ni, bila dia buat sesuatu kepada manusia yang memuji syaitan dan iblis, seolah-olah kita macam tengok, macam kuasa Tuhan dia. Tuan-tuan pun ada pengetahuan banyak tentang cerita tentang syaitan. Dan kepercayaan masyarakat kita tentang syaitan dan iblis. Syaitan dan iblis, apa beza dengan jin ni? Ada perbezaan. Apa beza syaitan, iblis, jin dan manusia pula? Ada beza. Ada juga sifat persamaan. Banyak cerita yang kita nak gali daripada situ. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.